Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Dalam masa rasa empati sebahagian saudara mara kita yang diuji dengan musibah banjir yang melibatkan nyawa, harta benda yang begitu besar kerosakannya. Ada yang hilang, hanyut langsung rumah kan, daripada ada kepada tak ada. Jadi kita alhamdulillah tidak diuji yang sedemikian, maka sepatutnya kita memberi sumbangan lah. Patut contohnya kita bagilah sumbangan kewangan, ataupun apa-apalah kita boleh bagi, dan paling semua kita doakan. Abi Ma'in, ada kata Anqabah, ada kata Uqbah. Fa wada'a thawbahu fi 'unuqihi, lalu dia ambil pakaian dia, lalu dia cekik Nabi dengan pakaiannya yang dengan cekikan yang begitu kuat. Nasib baik ketika itu fa aqbala Abu Bakr, kan Abu Bakar datang, hatta akhadha bi mankibihi
Jadi Abu Bakar inilah yang melepaskan cekikan si Uqbah ini tadi, dan dia tolak si Uqbah ni, dan dia kata kepada Uqbah kerana mempertahankan Nabi, dia kata apa? Ataqtuluna rajulan ay yaqulu rabbi Allah. Adakah kamu nak membunuh seorang lelaki, seorang individu yang dia berkata Tuhan aku adalah Allah? Itu kan cara dia, cara Abu Bakar ini mempertahankan Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, riwayat Abdullah bin Amru, dikatakan apa? Ketika mana Nabi sajidun wa haulahu nas min Quraisy. Nabi duduk, Nabi sujud di dekat Kaabah tu, dan ketika itu Nabi sujud tu orang ramai pun ada di sekitar itu. Wa haulahu min Quraisy. Uqbah bin Abi Mu'ayth, orang yang sama juga itu Uqbah yang tadi. Dia apa? Dia datang, dia bawa najis unta yang disembelih. Maksudnya najis unta lah yang disembelih. Lalu dia apa? Faqadhafahu ala dhahrin Nabi. Lalu dia tabuk ataupun dia letakkan di belakang Nabi SAW. Jadi bila dia letak ataupun dia letakkan najis itu di belakang Nabi, maka Nabi yang sujud ketika itu tak bangun-bangun. Nabi tak bangun. Sehinggalah anak baginda iaitu Fatimah datang, dan Fatimah inilah yang membersihkan najis-najis itu daripada belakang Nabi SAW. Barulah baginda bangun. Barulah baginda bangun. Ini contoh-contoh lah. Maknanya betapa orang-orang kafir Quraisy boleh nak buat, kita akan guna rukhsah itu dan ini dan sebagainya lah. So ini pun banyak cerita. Cuma sebelum pergi kepada pengajaran, pengarang dia bawa satu riwayat apa? Bila kita tengok banyak sangat bentuk-bentuk azab, penyiksaan, tekanan yang diberikan oleh kafir Quraisy kepada Nabi dan para sahabat, so timbul persoalan, mengapa Allah tak bantu? Sedangkan kita di atas kebenaran. Jadi timbul persoalan tersebut. Maka di sini dibawa satu riwayat, iaitu apa? Riwayat Imam Al-Bukhari an Khabbab bin Al-Irts annahu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi wa huwa mutawassidun bi riddatin
Wa huwa fi dhillil Ka'bah. Dia sedang duduk bersandar, berbantalkan pakaiannya pada lindungan Kaabah. Maksudnya bahagian yang teduh lah, bahagian yang teduh pada Kaabah itu. Waqad laqina minal musyrikin syiddah. Lalu dia kata apa? Ya Rasulullah, kan kita ni dah terima macam-macam seksaan daripada orang kafir Quraisy, kafir musyrikin. Faqultu, dia kata, lalu kata, wahai Rasulullah, ala tad'ullaha lana. Wahai Rasulullah, tidakkah Tuhan mahu mendoakan kepada Allah untuk selamatkan kami ini, untuk pelihara kami ini. Faqa'ada wa huwa mahmarul wajh. Lalu Nabi pun daripada duduk baring tadi, kan, baginda pun terus duduk dalam keadaan muka baginda ni merah, dia marah. Kan, sebab Nabi ni dia kulitnya putih. Putih yang putih. Jadi bila berlaku perubahan warna tu nampak. Nampak, okay, kemerahan itu nampak. Dia kata apa? Faqal laqad kana man qablakum la yumshatu bimashatil hadid. Dia kata sesungguhnya ada umat-umat terdahulu sebelum kamu telah al-mashtur, maknanya sikat ataupun cakar. Dicakar dengan cakaran besi. Maduna 'idhamuhu min lahmin aw 'asabin, sehingga apa? Sehingga terkelopak semua kulit-kulitnya, sehingga kena tulang dan juga urat-uratnya. Tetapi itu pun mereka ma yasrifuhu dzalika 'an dinih. Itu pun tidak memalingkan mereka daripada agama Allah. Okey, jadi maknanya nak cerita bahawa tak peliklah umat-umat terdahulu pun telah diseksa, bahkan mungkin lebih teruk daripada itu. Kan? Bayangkan kita kan berdiri dicakarkan dengan pencakar sehingga terkelopak semua kulit, sehingga berdarah sampai kena tulang, sampai habislah urat-urat pun kena. Yang itu pun mereka tetap bertahan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. So Nabi buat perbandingan sedemikian. Kemudian Nabi kata waliyutimmannallahu hadzal amr. Nescaya Allah akan menyempurnakan urusan ini, iaitu urusan agama, urusan dakwah ini, sehingga apa? Sehingga orang yang berjalan daripada San'a ni di Yaman ila Hadramaut la yakhafu illa Allah. Kalau dulu ceritanya, biasanya kalau kita nak menempuh padang pasir ni memang kita berisiko. Risiko apa? Macam-macam. Sama ada kena rompak, sama ada kena serang binatang buas, sama ada kena macam-macam lah. Ada risiko. Tapi bila sampai ke tahap bila dakwah ini telah sempurna, urusan ini telah sempurna, Islam telah merata, maka ketika itu orang akan berjalan ke mana-mana sekalipun, dan Nabi sebut San'a ke Hadramaut ini la yakhafu illallah. Dia tak akan takut kecuali hanya takut kepada Allah. Maknanya ketika itu bila Islam telah melebar, dunia akan jadi aman. Kan, dunia akan jadi aman. Jadi Nabi membayangkan sedemikian. Okay, tapi cerita yang itu bukan berlaku sepenuhnya pada zaman Nabi. Kan, bukan sepenuhnya berlaku pada zaman Nabi, kan. Kita akan tengok dia punya pengajarannya nanti. Tuan-tuan perempuan sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita melihat kepada pengajaran yang dikupas oleh pengarang kitab kita almarhum Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, dia kata apa? Dia kata kalau kita melihat kepada apa kisah-kisah yang berlaku kepada Nabi dan para sahabat daripada siri-siri azab dan penyiksaan, tekanan yang berlaku, maka kita akan tanya, fima hadzal azab? Mengapa azab ini kena pada Nabi dan juga para sahabat, wahum 'alal haqq, sedangkan mereka di atas kebenaran. Mereka itu benar, kan, kita ni benar, tapi mengapa kita diazab? Walimadza lam ya'simuhumullah azza wa jalla min? Mengapa Allah tidak memelihara mereka daripada azab-azab tersebut? Sedangkan mereka, iaitu para sahabat ini dan Nabi sendiri adalah wahum junuduhu, adalah tentera-tentera Allah. Dan pada mereka ada rasul yang mendakwahkan ataupun yang menyerukan agamanya, yang berjihad di atas jalannya. Ini persoalan. Okey. Jadi mungkin orang pun akan tanya, kalau kita betul, mengapa kita diuji dengan macam-macam ujian? Mengapa diazab? Mengapa diseksa, kan? Ini soalan begitu ditimbulkan. Wal jawab. Maka jawapan dia kata apa? Anna awwala sifatil lil insan fi dunya annahu mukallaf. Jawapan pertama dia kata, sifat manusia ini di dunia ini yang pertamanya ataupun karakter utama dia adalah apa? Dia adalah mukallaf. Mukallaf itu apa? Individu yang dibebankan dengan tanggungjawab tanggungjawab besar. Mukallaf. Betul-betul kita
mukallaf ni maksudnya apa? Orang yang menerima beban-beban. Benda itulah taklif. Taklif adalah beban-beban syarak. Maka kita dituntut annahu mutalabun min qibalillahi azza wa jalla, kita dituntut daripada pihak Allah Subhanahu wa taala untuk menanggung apa yang dibebankan, apa yang dipundakkan ke atas bahu kita. Itu nature dia begitulah. Okey. Maknanya bila ada bebanan, ada tanggungjawab, maka kita dituntut untuk melaksanakannya, untuk menanggungnya. Itu. Jadi wa amru da'wah ila al-Islam wal jihad li'ila'i kalimatihi, dan ada pun urusan dakwah serta jihad menegakkan, meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala adalah min ahammi muta'allaqat taklif, adalah antara perkara yang dibebankan dalam syarak, antara yang utama. Antara yang utama. Jadi bila sebut taklif, ia adalah beban dan ianya berkait dengan al-ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ubudiyah ini tidak akan ada makna kecuali adanya tanggungjawab tadi, adanya taklif tadi. Dan kita kata apa? Sebab nature-nya itulah yang menuntut kepada daruratun min darurat al-uluhiyah, adalah kita kata apa? Tonggak-tonggak kepada bagaimana kita nak merealisasikan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah. Sebab apa? Kesimpulannya dia kata taklif dia memang berkait dengan apa? Menanggung kesusahan, menanggung tanggungjawab, dan dalam masa yang sama berjihad melawan hawa nafsu. Yang itulah. So bila begitu sifat dia, bila sifatnya begitu, maka urusan dakwah ni adalah satu bentuk taklif. Maka tidak pelik dan tidak hairan jika bila orang yang berdakwah dia akan diuji dengan pelbagai tribulasi, dugaan, kesukaran dan ujian yang macam-macam. Itu dia punya sifirnya begitu. Kemudian dia kata lagi, kita ni sebagai hamba Allah ni, apa kewajipan kita? Kewajipan kita pada dasarnya ada dua. Pertama dia kata at-tamassuk bil Islam, iaitu kita mesti berpegang teguh kepada Islam, iaitu syariat Allah, wa iqamatul mujtama' al-islami as-sahih, dan kita juga mesti bertanggungjawab menegakkan masyarakat muslim yang sebenarnya. Ni masyarakat kita ni pun dah macam-macam. Sebab apa? Sebab kita diserang daripada pelbagai sudut. Kerana apa? Kerana media massa dah masuk banyak sangat. Pengaruh-pengaruh daripada barat, pengaruh-pengaruh daripada pandangan-pandangan yang tidak Islamik ni banyak sangat yang menerobos dalam pemikiran umat kita. Jadi macam-macam kita terdedah ni. Jadi kita kena ada apa? Ada usaha yang begitu serius untuk kembalikan umat ini kepada kefahaman Islam yang sebenar, cara hidup yang sebenar. Itu yang pertama. Yang kedua, subulus syaqqa ilaihi waqtihamil makhatir. Yang kedua dia kata apa? Jalan ataupun kita mesti mengharungi jalan-jalan yang sukar ini tadi, dengan berhadapan dengan pelbagai risiko, dan kita mesti berkorban. Kita mesti mengorbankan harta kita, jiwa raga kita untuk merealisasikan perkara tersebut. Sebab apa ni? Cita-cita yang besar ini dia tidak mudah untuk dicapai. Kalau kita nak dapat kejayaan yang besar, nature dia, tabiat dia, mesti kita kena usaha lebih. Kan, orang yang nak dapat kejayaan yang besar dalam karier dia, dalam perniagaan dia, contohnya dalam kerja dia, maknanya dia kena usaha lebih. Dia tak boleh goyang kaki, dia tak boleh duduk saja, dia tak boleh tidur. Dia mesti usaha lebih, kan? Itu nature dia begitu. Okey, supaya apa? Akhirnya nanti kita dapat hasil yang lumayan. Pepatah kita pun kata berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maknanya kena susah dulu, kena struggle dulu, barulah kita dapat nikmatnya kemudian, kan? So nature-nya begitu. Itu adalah sunnatullah. Maka untuk kita dapat capai cara hidup kita yang berpegang teguh kepada Islam, masyarakat kita yang penuh patuh kepada tuntutan syariat ini, maka itu mesti mengharungi jalan yang sukar. Sebab bila kita nak ajak orang kepada kebaikan, mesti ada tentangan. Mesti ada orang tak setuju. Kan, kita nak bawa kepada kebaikan, kalau setakat nak ajak orang baik tu boleh tahan lagi, tapi bila nak mencegah kemungkaran, yang tu memang kita akan macam-macam.
Kan? Dan itulah yang dilalui oleh Nabi, para sahabat dan juga pejuang-pejuang serta para pendakwah. Mereka akan ditohmah macam-macam. Kan? Ditohmah macam-macam, dikatakan sebagai paling-paling kurang pemecah belah masyarakat. Sebab apa? Sebab masyarakat dah selesa dengan cara hidup yang begitu, contohnya kan. Jadi yang ni semua kadang-kadang bukan kadang-kadang, pasti akan berdepan dengan cabaran. Kalau Allah nak, Allah boleh permudahkan aja. Allah boleh memudahkan saja urusan itu kan. Tetapi dia mencanggahi sunnah yang Allah sendiri telah tetapkan. Kan, walau syaa Allah la ja'ala as-sabil ila iqamatil mujtama' al-islami ba'da al-iman bihi sahlan mu'abbadan. Kalau Allah kehendaki boleh je. Maknanya Allah boleh beri hidayah kepada semua orang dan terima semua. Tapi pada ketika itu cuba bayangkan, tak ada lah jihad, tak ada lah dakwah, tak ada lah cabaran, dan tak ada lah neraka. Tak ada. Kan? Sebab semuanya okey. Kalau Allah nak, Allah boleh buat sedemikian. Okay? Tetapi walakin as-sayr fi hadhihi subul, dia kata la yadullu hina idzin ala syai'in min ubudiyatis salik. Tapi jalan yang ditempuh itu adalah jalan-jalan yang memang sukar, dan itu juga merupakan antara bentuk ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita mengorbankan jiwa dan raga kita. Sebab tu dalam ayat Al-Quran Allah kata apa? Innallaha ashtara minal mu'minina innallaha ashtara minal mu'minina, sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman itu akan syurga dengan apa? Dengan jiwa raga dan juga harta benda mereka. Siapa yang benar, siapa yang berdusta. Bila diuji baru tahu. Kan, kalau semua dapat nikmat yang sama, semua senang saja, maknanya kita tak tahu siapa yang sebenarnya beriman. Tapi bila diuji, disuruh buat itu, disuruh buat ini, siapa yang mampu buat, siapa tak mampu buat, siapa yang redha ataupun tidak, maka ketika itu barulah nyata siapa yang benar dengan imannya dan siapa pula yang berdusta dengan keimanannya. Sebab tu dalam ayat tu Allah sebut yang dirakamkan di sini dalam surah apa? Surah Al-Ankabut, kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ayat ni. Okey, dalam surah ini dia kata apa? Alif lam mim wallahu alam, kita pun serah maknanya kepada Allah. Ahasiban nas, adakah manusia menyangka, an yutraku, yang mereka akan ditinggalkan begitu saja, an yaqulu amanna, bila mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. So kita kata kita beriman, adakah Allah akan biarkan begitu saja tanpa diuji? So ujung tu Allah kata walaqad fatanna alladhina min qablihim, sesungguhnya kami telah menguji golongan sebelum daripada mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka dengan ujian itu Allah tahu siapa yang benar dengan iman mereka. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah tahu siapa yang berdusta dengan iman mereka, dengan dakwaan mereka. Allah dah memang tahu dah, cuma nak menzahirkan, nak izhar. Kan, nak menzahirkan ini golongan yang siddiq, ini golongan yang munafik, yang berdusta. Dan dalam ayat yang berikutnya, am hasibtum an tadkhulul jannah
Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Kan? Dalam keadaan tidak diketahui siapa di kalangan kamu yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang benar-benar bersabar. Ini nak cerita sebenarnya Allah tahu dah. Allah dah tahu dah kan? Tapi nak menzahirkan siapa yang sebenar-benarnya berjihad di jalan Allah, siapa yang sebenar-benarnya bersabar apabila berhadapan dengan ujian-ujian untuk menyampaikan agama Allah ini. Jadi sebab tu dia kata apa? Ini adalah sunnatullah fi ibadihi. Sunnah ni maksudnya ketetapan Allah. Tabiatnya dah begitu, Allah dah set macam tu dah. Dan falan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan berlaku perubahan. Sebab apa? Sebab itulah juga yang berlaku kepada ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi, yang berlaku kepada para anbiya, para golongan-golongan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang manusia yang paling disayangi di sisi Allah, para anbiya paling disayangi di sisi Allah kan, orang-orang yang terpilih ini, mereka pun diuji. Nabi lagi terukkan macam-macam ujian baginda. Bahkan para rasul itu dia ada gelaran dia ulul azmi. Ulul azmi maksudnya apa? Iaitu rasul yang mempunyai keazaman yang kuat. Kerana apa? Kerana mereka ini berdepan dengan cabaran yang begitu kuat. Jadi kena keazaman yang kuat untuk lawan balik, untuk boleh firm berhadapan dengan cabaran-cabaran tersebut. Jadi manusia-manusia pilihan ini pun diuji. Maka apa pelik kalau pendakwah-pendakwah, pejuang-pejuang Islam ini diuji dengan pelbagai ujian. Nature-nya begitu. Kan? Nature-nya begitu. Maka kita kata apa? Bila kita faham, kita tak rasa pelik lah. Dan bila kita membaca sirah-sirah Nabi, contohnya sirah para sahabat, para pejuang Islam, yang itu akan meredakan tekanan kita. Dia akan meredakan tekanan kita. Kalau kita susah, bahkan mereka lebih susah. Kita ni banyak mudah lah. Dulu lagi teruk tuan-tuan ya. Dulu sampai kena pergi berperang tu, ya Allah, beratus-ratus kilometer nak jalan. Bekalan bukan ada macam sekarang. Dulu tentera bukan dibayar gaji. Dulu apa pun tak ada. Tuan-tuan bayangkanlah. Lepas tu merentas padang pasir yang sangat panas. Saya pernah pergi masa pergi umrah yang musim panas tu, bulan 6 sampai 45, 47 darjah Celsius kan. Ya Allah. Itu tara kita panas tu sekejap-sekejap je bila keluar. Masuk bangunan, masuk hotel ada aircon. Masuk masjid ada aircon. Semua okey. Zaman dulu macam mana tak tahu nak kata panas ni. Yang tu mereka merentas padang pasir tu. Dalam peperangan Tabuk contohnya kan. Masya-Allah kan. Begitu hebat. So kalau kita ni sikit-sikit ni kena itu kena ini, itu sebenarnya biasalah, itu adalah sunnatullah dalam berdakwah. Dan itu juga berlaku kepada Nabi dan juga para sahabat, para pejuang Islam. Kemudian ini banyaklah dia bagi dalil-dalil yang dikemukakan di sini. Antaranya juga am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Dan adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga sebelum Allah mendatangkan kepada kamu apa yang berlaku seperti mana golongan yang min qablikum, sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra, yang mereka itu disentuh, ditimpakan dengan ujian-ujian yang susah dan juga kemudaratan. Wazulzilu, bahkan mereka digoncang pendirian mereka. Sampai ke tahap iman mereka itu boleh tergugat. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai Nabi dan juga orang-orang yang beriman kata, ya Allah, bilalah nak datang pertolongan Allah. Maksudnya dah tertekan sangat. Tapi Allah kata, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahawa pertolongan Allah itu dah dekat. Dekat tu nisbah kepada Allah. Bagi kita jauh lah. Kan? Bagi kita jauh. Sebab apa? Sebab masa ini makhluk Allah. Allah ni mengatasi ataupun di luar daripada masa. Bagi kita jarak 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun itulah lama lah. Kita pun tak sempat hidup mungkin. Tetapi di sisi Allah dekat saja. Dekat saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. So yang penting ni kita yakin bahawa kalau kita berjuang dengan memperjuangkan kebenaran, pasti Allah akan bantu. Pasti Allah akan bagi kemenangan. Jika dipenuhi syarat-syarat kemenangan.
jika dia penuhi syarat-syarat kemenangan. Jadi dia kata apa? Faqad kana jawabu ulaika alladziina lam yafhamu tabi'atal amal al-islami. Ini adalah jawapan kepada orang yang dia tak faham tabiat amal Islami. Wa tawahhamu anna hadzal ladzi yarawnahu min al-adha wal 'adzab innama huwa unwanun wa dalil ala ibtiadihim 'anil nas. Dan ada orang kata, kalau kena uji, kalau di penjara, kalau kena macam-macam tu, itu menunjukkan apa? Menunjukkan jauhnya mereka daripada kebenaran. Tak. Kana jawabu haula'i minallah ala inna nasrallahi qarib. Allah sendiri yang jawab. Allah sendiri yang jawab. Tak apa, lalui, tempuhlah kesukaran-sukaran ini, sebab nanti kebenaran itu hampir. Kemenangan itu hampir. Inilah yang memberi motivasi kepada Nabi dan juga para sahabat untuk terus berjuang. Kalau kita tak larat apa, kita tak larat dah. Saya pun tak tahulah. Kalau macam saya sendiri lah kan, saya sendiri pun rasanya tak ada apa sangat kita berjuang ni. Kita bagi ceramah di masjid, kita bagi lecture dalam kuliah, dalam kelas-kelas yang berhawa dingin. Even last year bulan Disember saya pergi masuk penjara, bagi ceramah kepada banduan-banduan. Itu pun dengan kawalan keselamatan yang okey semualah, tak ada masalah apalah, tak ada rasa tergugat sekalipun. Kan? Maknanya tak ada apa-apa cabaran. Jadi berbeza dengan asalnya bagaimana kita nak bawa kepada Islam ni, masya-Allah kan. Kalau kita nak bandingkan, kita rasa malu sangatlah. Tak ada apa sangat yang kita buat ini. Tak ada apa sangat yang kita sumbangkan kepada jalan Allah ini, bahkan kita sebenarnya selesa sangat. Okey, jadi ala kulli hal kita kata watajidu burhan hadza jaliyan fi ma rawainahu min qissati Khabbab bin al-Irth. Dan ini memang kita nyatalah seperti mana yang kita riwayatkan kisah Khabbab al-Irth tadi kan, yang mana dia tanya kepada Nabi bila Allah nak bantu kita ni, ketika Nabi sedang berbaring di teduhan Kaabah itu. Jadi pengarang kata apa? In kunta tata'ajjab minal azab, kalau kamu rasa pelik, rasa hairan dengan azab, dengan kesakitan yang ditimpakan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, fa'lam anna hadha huwas sabil. Ketahuilah bahawa inilah sebenarnya jalan itu. Maksud itulah nature dia, itulah tabiat dia. Wa tilka hiya sunnatullah. Itulah sunnatullah, ketetapan Allah fi jami'i ibadihi alladhina amanu bihi, kepada semua hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Cabaran kita ialah apa? Cabaran kita ialah kita nak macam mana nak pastikan keluarga kita. Itu pun kadang-kadang kita gagal. Contohnya lah kita sekarang ni kan, bila COVID ni, bila kelas online, baru kita tahu susahnya nak jaga anak kan. Sebelum ni kita sebab apa? Hantar anak ke asrama. Bila kita hantar anak ke asrama, kita pun macam lepas tangan lah. Macam lepas tangan. Saya tak katalah lepas tangan, tapi maksudnya selesailah kita kan. Tapi bila duduk rumah, baru kita tahu cabaran dia, baru kita kenal anak kita macam mana kan. Nak bangun tidur pun susah, nak solat berjamaah pun susah. Tapi kalau dia duduk di asrama mungkin lebih terurus, sebab sistem dia begitu kan. Kita bila di rumah ni macam-macam. Okay? Kemudian kita nak kawal internet. Saya rasa rumah kita semua ada wifi, ada unifi. Sebab itu keperluan. Tapi kita bimbang pula main game ataupun macam-macam lah kan, boleh berlaku tu, kita tak boleh nak kawal lah. Anak-anak kita semakin besar contohnya kan. Yang tu yang simple-simple lah, kot cabaran kita. Itu cabaran yang betul-betul yang realistik kepada kita lah. Maknanya yang nak bentuk keluarga kita sendiri pun susah, apatah lagi lah nak orang lain. Kita nak mengajak orang lain, sudah tentulah cabaran dia lebih besar. Okey. Jadi dia kata apa? Jangan pelik lah. Sebab apa? Sebab akar belakang mereka sampai menggelupas kulit. Kerana apa? Kerana mempertahankan agama Allah, dijemur di tengah panas dan sebagainya. Ini semua adalah apa? Adalah tabiat ataupun sunnatullah kepada hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa hadzal ma'na nafsuhu huwa sir fi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam basyara ashabahu bi anna Allah sayaftahu lahum bilad al-furs. Jadi bila mereka diuji, kemudian ujung tu Allah janji ala inna nasrallahi qarib. Allah janji dengan kemenangan kan. Maka di sini Nabi memberikan suntikan semangat
kepada para sahabat bahawa maknanya jangan gundah gulana, tak apalah, kita sabarlah dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah akan bagi kemenangan sehingga nanti kita akan dapat menguasai Rom dan Parsi. Biladil Furs war Rom. Ini maksudnya ketika itu tuan-tuan ya, Parsi dan Rom ni kita kata super power lah, kuasa besar ketika itu kan, tamadun yang hebat ketika itu. Okey. Jadi sampai ke tahap nanti Nabi kata kita akan dapat menguasai Rom dan Parsi. Okey. Wa ma'a dhalik falam tuftah alaihim hadhil bilad illa ba'da wafatir rasul. Tapi walaupun Nabi cakap sedemikian, negara-negara ini tidak dibuka, tidak dikuasai ketika zaman Nabi hidup lagi. Dia hanya dapat dikuasai selepas ba'da wafatir rasul. Kan bi zamanin ghair yasir, bukan zaman yang sedikit, yang pendek. Kan kerana apa? Inilah kita kata apa? Nak menunjukkan di sisi Allah dekat, tetapi perjuangan kita ini panjang. Okey, panjang. Kalau semua contohnya yang disempurnakan pada zaman Nabi adalah apa? Adalah wahyu. Kan? Itu al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu adalah kesempurnaan wahyu. Tak ada dah wahyu selepas ni. Nabi pun telah selesai akan tugas baginda, tetapi siri-siri perjuangan ini akan berlanjutan sehingga hari kiamat. Siri-siri perjuangan ini akan berlanjutan hingga hari kiamat. Bahkan hari kiamat nanti kita akan berdepan pula dengan Ya'juj dan Ma'juj dengan Dajjal. Dan yang tu lagi mencabarlah. Dan kita harap kalau boleh biarlah kita tak sempat zaman itu. Sebab kita tak tahu. Kan, kita tak tahu mampu ke tidak kita menjaga iman kita. Kan, kita yang duduk orang kaki masjid ni pun belum tentu tuan-tuan. Belum tentu, sebab dia punya tipu daya tu begitu mencabar. Kan, Nabi kata kalau aku ada zaman tu aku akan jadi hujah. Tetapi kalau tak nanti kan masing-masinglah kena jaga diri masing-masing. Jadi kita minta Allah selamatkan akidah kita, keluarga kita, iman kita lah, supaya kita mati dalam keadaan beriman. So negara-negara ataupun kejayaan-kejayaan ini walaupun dijanjikan sejak pada zaman Nabi hidup lagi, tapi dia tidak dicapai sepenuhnya zaman Nabi. Kan? Tidak capai sepenuhnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana umat Islam hanya akan dapat mencapai kemenangan ini jika mereka cukup syarat-syarat kemenangan. Maknanya mereka kena bayar dulu. Harga kemenangan itu mereka kena berjihad dulu. Okey, harga kemenangan itu barulah Allah akan beri. Barulah akhirnya nanti mereka dapat intisar fi biladis Syam wal Iraq, dapat menguasai Iraq, dapat menguasai Syam. Kan? Itu sedikit demi sedikit. Kerana apa? Kerana mereka mula berjihad bersungguh-sungguh dan mencapai ataupun memenuhi syarat-syarat kemenangan. Macam contohnya Nabi janjikan akan dibuka kota Konstantinopel. Kan? Zaman Nabi lagi Nabi dah janjikan. Para sahabat semuanya berjuang berhabis-habisan supaya kota Konstantinopel itu jatuh di tangan mereka, nak merealisasikan hadis Nabi ini. Tapi rupa-rupanya dia jatuh ratusan tahun selepas itu. Kan? Maknanya bila cukup syaratnya, Allah akan berilah futuhat, kemenangan-kemenangan dan penguasaan-penguasaan yang hebat itu. Jadi itu semua apa? Adalah satu bentuk perjuangan yang panjang, yang tabiatnya akan berdepan dengan pelbagai kesusahan, dan akhirnya perbincangan ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yaqtalun. Surah Taubah. Sesungguhnya Allah membeli ni maksudnya apa? Ini adalah bentuk transaksi, exchange kan, iaitu apa? Pertukaran. Mana nak dapatkan sesuatu ni kena bayar dulu. Okey, nak bayar dengan apa? Anfusahum, dengan jiwa raga kita, wa amwalahum, dengan harta benda kita. Apa tukaran dia? Bi anna lahumul jannah, mereka nanti akan dapat syurga. Okey, yang mana kita gunakan jiwa raga kita, harta benda kita ni apa? Yuqatiluna fi sabilillah, kita berjuang, berjihad di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, ada yang kita dapat membunuh dan juga ada yang kita ni yang terbunuh, ada yang syahid, ada yang berjaya menang di medan perang. Maka itu nature dia lah, kemuncak dia. Okay? Jadi ini adalah kita kata tabiat dakwah yang berlaku dan ianya akan terus berpanjangan. Cuma sekarang ni dakwah kita mungkin tidak lagi secara mengangkat senjata, tetapi lebih kepada apa? Ghazwatul fikri, iaitu apa? Serangan pemikiran. Kerana kita akan berdepan dengan macam-macam bentuk ideologi-ideologi yang menyesatkan,
ya, dan juga hasutan-hasutan daripada pelbagai pihak yang cuba nak melonggarkan pegangan kita kepada Islam yang sebenar, maka ini satu bentuk perjuangan lah yang sebenarnya berterusan. Sebab tu kena ada orang yang buat spesialis kepakaran dalam bidang dakwah, dalam bidang pemikiran, dalam pelbagai bidang lah sebenarnya kan, termasuk benda-benda macam ni, supaya nak mengelakkan syubhat-syubhat yang mungkin timbul dalam masyarakat yang menjauhkan kita daripada syariat Allah yang sebenar. Saya rasa setakat itulah untuk kita berbincang. Cuma insya-Allah saya bercadang kalau ada ruang bila-bila lah, mungkin start minggu ataupun bulan depan, kalau ada ruang saya nak tambah satu lagi kuliah. Kuliah ni diteruskan. Satu lagi kuliah adalah tentang fiqh muamalat. Fiqh muamalat tu saya nak pakai, saya nak bawa laptop, nak pasang skrin, pakai LCD projector, sebab kita kena beranjak lah. Kita cuba bertapak satu lagi tahap, iaitu kita mula bincang bab muamalat lah, tentang harta dan sebagainya, untuk kita mantapkan pengetahuan kita tentang pengurusan harta dalam Islam, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka